Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Izham bin Haji Hamzah, Pensyarah Fakulti Pendidikan. Untuk tugasan ini kami akan membentangkan satu tugasan perancangan pendidikan di bawah projek perancangan program Tunas Aksara. Saya Jailani bin Muhammad Yusof akan bersama saya dua lagi sahabat saya, iaitu Cikgu Muhammad Ilham Bakti dan Cikgu Siti Nur Amirah. Sinopsis program Tunas Aksara PROTAS. Akronim PROTAS merujuk kepada PRO daripada perkataan program, T mewakili perkataan tunas, AS atau AS merupakan singkatan kepada perkataan aksara. Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan murid dapat menguasai literasi dan numerasi pada tahap 1 dan hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu murid perlu mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 TP3 dalam pentaksiran bilik darjah PBD. Dialog Prestasi Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16-2 telah mengenal pasti seramai 61 orang murid yang belum mencapai TP3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Program ini menggunakan kemahiran dalam modul Asas Literasi yang dikelola dan digubal oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 6 kemahiran literasi Bahasa Melayu yang memfokuskan kepada kemahiran membaca secara kaedah gamifikasi Wheel of Fortune. PROTAS dilaksanakan untuk mengenal pasti kelemahan murid dalam penguasaan literasi dan meningkatkan penguasaan literasi murid bagi mencapai TP3 bagi murid yang lemah, iaitu murid yang berada pada tahap TP1 dan TP2 sahaja. PROTAS bertujuan untuk membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran literasi Bahasa Melayu yang memfokuskan kepada kemahiran membaca. Hasil PROTAS ialah untuk membantu penguasaan literasi murid bagi mencapai TP3 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16-2. Pengenalan program Tunas Aksara PROTAS. Dalam konteks sekolah rendah, penguasaan literasi Bahasa Melayu sangat dititikberatkan kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan bahasa rasmi yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Perancangan yang teliti dan berpandu telah dijalankan untuk mewujudkan satu program yang bersepadu dalam memastikan penguasaan asas literasi membaca dapat dicapai terutama oleh murid tahap 1 yang belum menguasai TP3. Pengenalan PROTAS melalui kaedah gamifikasi dilihat sebagai pemangkin kepada peralihan penggunaan bahan pembelajaran yang lebih holistik. Penggunaan kaedah gamifikasi dalam mengukuhkan lagi penguasaan asas literasi juga akan membantu murid untuk menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat, efisien dan berkesan. Penguasaan literasi terutama dalam kemahiran membaca perlu dikuasai oleh murid kerana penguasaan asas literasi menjadi titik tolak kepada perkembangan keupayaan bahasa murid. PROTAS dirancang secara holistik dan bersasar kepada murid yang belum mencapai tahap penguasaan 3 TP3 yang mana mengambil kira tahap murid yang lemah dalam penguasaan Bahasa Melayu yang memfokuskan kepada kemahiran membaca. Seterusnya, Rasional Projek PROTAS. Program Tunas Aksara PROTAS ialah satu program yang dirancang menggunakan modul asas literasi Bahasa Melayu atau singkatannya MALBM yang diedarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan penyesuaian kaedah gamifikasi Wheel of Fortune. Kaedah PROTAS menggunakan kaedah gamifikasi yang digunakan menarik perhatian murid kerana aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam bentuk permainan yang menarik dan memotivasikan murid. Pentaksiran bilik darjah PBD, pemilihan dan pencalonan murid untuk program ini adalah berdasarkan kepada pencapaian semasa dalam pentaksiran bilik darjah.
Murid yang belum mencapai tahap penguasaan 3, TP3, dikira sebagai murid yang belum menguasai asas literasi. Pelaksanaan PROTAS yang menyeluruh mengambil kira 6 kemahiran membaca untuk meningkatkan kemampuan diri murid dalam literasi, yang mana mengambil kira tahap peningkatan dalam asas literasi iaitu daripada huruf kepada ayat majmuk. Seterusnya, visi, misi dan matlamat program tunas aksara PROTAS. Visi PROTAS ialah program pembangunan membaca, menarik dan pintar. Misi, meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran asas literasi. Kedua, meneruskan pengukuhan literasi dalam pengajaran dan pembelajaran PDP. Bahasa Melayu berasaskan kepada kaedah gamifikasi dalam pendidikan. Ketiga, membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran iaitu literasi. Matlamat program ini ialah untuk melahirkan lebih ramai murid yang dapat menguasai sekurang-kurangnya tahap penguasaan 3 iaitu TP3 melalui penilaian bilik darjah PBD selaras dengan sasaran Panitia Bahasa Melayu dan Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya. Objektif PROTAS ialah Objektif PROTAS dibahagikan kepada 3. PROTAS bertujuan untuk meningkatkan penguasaan literasi bahasa Melayu bagi murid yang belum menguasai tahap penguasaan 3 TP3 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16-2. Objektif yang pertama, menguasai 5 daripada 6 kemahiran asas literasi iaitu membaca dengan menggunakan atau melalui kaedah gamifikasi kemahiran membaca. Objektif kedua, meningkatkan sebanyak 90% tahap pencapaian literasi membaca melalui penggunaan kaedah gamifikasi kemahiran membaca. Objektif ketiga, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri murid dalam penguasaan asas literasi iaitu kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah gamifikasi. Tidak lengkap perancangan sesebuah program tanpa analisis SWOC. Analisis SWOT merupakan asas kepada penilaian potensi serta batasan yang mungkin kami hadapi dalam merancang program ini. Berikut merupakan analisis SWOT untuk PROTAS. Yang pertama sekali adalah penggunaan modul yang berkesan iaitu modul yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya penggunaan teknologi yang mesra pelajar iaitu melalui elemen permainan serta kaedah gamifikasi, dan kami juga mendapat sokongan padu daripada barisan pentadbir dan kepimpinan PIBG. Bahagian kelemahan yang dapat dikenal pasti adalah murid belum menguasai tahap penguasaan 3 dalam pentaksiran dan bilik darjah dan juga kelemahan dalam mengekalkan fokus murid semasa gamifikasi. Seterusnya adalah bahagian peluang iaitu kami memberi peluang kepada murid untuk menguasai kemahiran membaca dalam suasana yang lebih santai dan juga penglibatan ibu bapa secara langsung akan meningkatkan motivasi anak-anak. Seterusnya, program ini juga akan meningkatkan kompetensi guru tentang intervensi dalam talian. Bagi cabaran yang pertama adalah komitmen daripada pihak ibu bapa itu sendiri, termasuklah kekangan daripada pelbagai aspek di luar jangkaan penganjur. Seterusnya, kesediaan serta kompetensi guru dalam mengendalikan program bercirikan teknologi. Cabaran seterusnya adalah kaedah pelaksanaan sama ada ia bersesuaian dengan situasi semasa, dan akhir sekali adalah pengurusan masa pelaksanaan yang melibatkan tugas guru dan kesesuaian masa murid. Setiap program memerlukan model perancangan agar program dapat dibina mengikut satu garis panduan yang khusus. Kami telah memilih model ADI di mana model ini memberi gambaran yang menyeluruh dan jelas sebelum dan semasa proses membina reka bentuk dan pemilihan alat ataupun program yang berkesan untuk menyampaikan pelajaran yang lebih interaktif. Pada fasa yang pertama iaitu analisis, kami telah menganalisis matlamat umum pengajaran dan maklumat murid untuk membangunkan program. Pada fasa yang kedua iaitu reka bentuk, kami telah mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk program berdasarkan teori pembelajaran yang telah dikaji.
Bagi fasa yang ketiga adalah pembangunan, di mana kami membina bahan yang bersesuaian dan mencari dokumen sokongan yang boleh menyokong ataupun menjadi rangka kepada pelaksanaan program. Pada fasa yang keempat iaitu pelaksanaan, kami telah mengenal pasti sama ada program ini efektif ataupun efisien dan boleh dilaksanakan terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dan seterusnya adalah penilaian, di mana penilaian formatif akan dilaksanakan semasa refleksi berkala, manakala penilaian sumatif dibuat setelah tamat program untuk mengukur keberkesanan program. Pembinaan program PROTAS bukan sahaja bersandarkan pada model ADI namun turut mengambil kira beberapa teori pembelajaran iaitu teori konstruktivisme dan juga teori kognitivisme. Bagi teori konstruktivisme, ia memfokuskan kepada aktiviti pembinaan mental melalui penyatuan maklumat sedia ada dengan maklumat yang baru. Program PROTAS akan membantu murid membina dan juga merangsang idea mereka untuk menyelesaikan masalah. Untuk teori seterusnya iaitu teori kognitivisme, ia memberi penekanan kepada 3 aspek iaitu pengamatan, pemahaman dan juga pengetahuan. Ia juga merupakan satu proses intelek yang melibatkan penguasaan bahasa dan juga pengetahuan yang boleh dicapai dengan pelbagai kaedah ataupun improvisasi. Teori ini turut menekankan kepentingan pengukuhan ilmu sedia ada ataupun ilmu awal seperti penggunaan modul yang digunakan dalam program PROTAS semasa PDP agar dapat memudahkan murid semasa pendekatan gamifikasi dilaksanakan. Ini merupakan senarai jawatan kuasa bagi program kami iaitu program PROTAS di mana ia melibatkan guru-guru di SK Putrajaya Presin 162. Program PROTAS ini diketuai oleh Encik Jailani bin Muhammad Yusof dibantu oleh 2 orang penolong penyelaras. Seterusnya, setiap perincian tugas dinyatakan di dalam senarai bidang tugas dan setiap jawatan kuasa juga mempunyai senarai semak masing-masing untuk memastikan kelancaran program. Seterusnya adalah tentative program di mana program PROTAS bermula dengan pra-program sebagai persediaan kepada guru-guru dan juga fasilitator dan juga murid-murid akan mendapat input daripada fasilitator. Program PROTAS mengambil masa selama 3 hari iaitu bermula 19 November sehinggalah 21 November. Penggunaan modul di dalam program ini digunakan semasa PDPR ataupun PDP bersemuka mengikut situasi semasa. Jika kita lihat pada skrin, kita mulakan program dengan pra-program PROTAS iaitu bermula dengan 1 November sehinggalah 12 November dan seterusnya program PROTAS akan bermula pada 19 November. Pada 19 November kita akan mulakan dengan pendaftaran PROTAS, seterusnya penerangan cara penggunaan permainan dan akan diakhiri dengan satu sesi refleksi. Seterusnya adalah tentative program bagi hari yang kedua dan juga hari yang ketiga di mana kedua-dua hari akan bermula pada pukul 8.45 pagi dan diteruskan dengan permainan serta pengujian tahap penguasaan dan akhir sekali akan ditutupi dengan sesi refleksi dan untuk hari yang ketiga akan diakhiri dengan perasmian penutupan. Pembinaan cartagan membantu kami untuk memastikan kesemua tugasan dilaksanakan dengan teratur dalam pelbagai peringkat. Ini kerana cartagan adalah alat perancangan yang memfokuskan kepada masa dalam perancangan program. Cartagan kami bermula pada fasa 1 iaitu pembangunan program diikuti dengan perancangan program pada fasa yang kedua. Fasa ketiga adalah pembentangan dan pemurnian. Fasa 4 adalah pelaksanaan pra-program. Fasa 5 adalah pelaksanaan program PROTAS dan juga fasa 6 adalah penilaian program. Walaupun program ini merupakan program selama 3 hari namun perancangan yang dilakukan telah bermula 4 minggu sebelum program PROTAS dilaksanakan agar program dapat berjalan dengan lancar. Ini merupakan anggaran bajet perbelanjaan bagi program PROTAS iaitu kami menggunakan kertas A4, file facilitator, pencetakan modul facilitator dan juga alat tulis yang berjumlah sebanyak RM522 Malaysia. Seterusnya adalah sumber kewangan bagi program PROTAS iaitu yang pertama sekali sumbangan peserta sendiri sebanyak RM3 dan juga sumbangan PIBG sebanyak RM339 Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang penjelasan aktiviti projek mengikut elemen
perancangan. Terdapat 9 elemen perancangan yang perlu dipatuhi di dalam perancangan program. Yang pertama, misi dan wawasan organisasi. Yang kedua, rasional perancangan. Yang ketiga, penentuan matlamat dan objektif. Yang keempat, pengenalpastian strategi pelaksanaan. Yang kelima, penilaian tindakan. Yang keenam, pemilihan tindakan. Yang ketujuh, penggubalan rancangan. Yang ke-8, pengawalan proses dan penetapan piawai. Dan yang terakhir adalah perancangan semula. Mari kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu misi dan wawasan organisasi. Visi sekolah ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Maka berdasarkan visi dan misi ini, program Tunas Aksara ini telah dirancang sebagai program pembangunan membaca yang menggunakan elemen gamifikasi di dalam pembelajaran. Menurut Muhammad Takdir 2017, gamifikasi dalam pelajaran adalah pengintegrasian elemen poin, lencana tingkat, efek visual dan bunyi yang dapat meningkatkan tahap motivasi murid. Berdasarkan misi Kementerian Pendidikan, PROTAS berharap akan menjadi program yang meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran asas literasi, penerapan kaedah pembelajaran pintar iaitu elemen gamifikasi yang telah saya sebutkan tadi, mampu membina keyakinan murid dan sentiasa mengekalkan sikap positif murid. Justru itu, 3 misi PROTAS akan dicapai setelah program ini dilaksanakan sepenuhnya. Apakah rasional perancangan bagi program ini? Menurut World Bank Report, sebanyak 53% kanak-kanak di seluruh dunia telah mengalami masalah pembelajaran dan tidak boleh membaca dan memahami ayat mudah pada umur 10 tahun. Dan 61 murid SK Putrajaya Persik 16-2 tidak dapat melepasi tahap penguasaan 1 dan 2 di dalam penilaian bilik darjah. Ini adalah masalah yang kita hadapi kerana keadaan kita berhadapan dengan pandemik wabak COVID-19 ini. Maka PROTAS dilaksanakan khusus bagi murid-murid sekolah SK Putrajaya Persik 16-2 dari tahun 1 hingga 3 yang tidak menguasai kemahiran asas membaca seperti kemahiran asas suku kata terbuka KV, suku kata tertutup KVK dan membina ayat mudah. Secara tidak langsung, murid-murid yang tidak melepasi tahap penguasaan 1 dan 2 di dalam PBD. Baiklah, seterusnya di dalam penentuan matlamat dan objektif. Ada 4 perkara yang akan saya bincangkan di dalam bab ini. Yang pertama iaitu matlamat sekolah. SK Putrajaya 16-2 bermatlamat untuk melahirkan bangsa Malaysia yang taat dan setia serta bersatu padu di samping melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketampilan dan sejahtera. Berdasarkan matlamat sekolah, kita telah membina matlamat program iaitu untuk melahirkan lebih ramai murid yang dapat menguasai TP3 melalui penilaian bilik darjah selaras dengan sasaran Panitia Bahasa Melayu dan Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya. Objektif sekolah ada 3 iaitu mewujudkan suasana pembelajaran persekitaran sekolah yang kondusif sejajar dengan pembangunan rohani, jasmani, emosi dan intelek dalam warga sekolah. Yang kedua, melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran pemudahcaraan berbantukan ICT, Information Communication and Technologies, dan membina dan memperkembangkan kebolehan dan kecekapan murid dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Berdasarkan 3 objektif sekolah ini, maka kita akan bina pula 3 objektif program, iaitu yang pertama, menguasai 5 daripada 6 kemahiran asas literasi membaca dengan menggunakan iaitu melalui kaedah gamifikasi kemahiran membaca. Yang kedua, untuk meningkatkan sebanyak 90% tahap pencapaian literasi melalui penggunaan kaedah gamifikasi kemahiran membaca. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri dalam penguasaan literasi membaca dengan menggunakan kaedah gamifikasi. Baiklah, seterusnya pengenalpastian strategi pelaksanaan. Yang pertama, aktiviti pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Oleh kerana ketika program ini dirancang di dalam tempoh
Fasa Pemulihan Negara PPN, maka program ini dirancang untuk dilakukan di dalam talian. Isu-isu seperti keupayaan kelajuan internet, sokongan perkakas pembelajaran seperti komputer riba, laptop, mikrofon, headphone, kamera akan diambil kira dan juga mengambil kira screen time bagi setiap peserta. Yang kedua, tentang kaedah pelaksanaan. Program ini perlu bersifat fleksibel supaya masih boleh dilaksanakan sekiranya pengoperasian sekolah dijalankan secara bersemuka dan dibenarkan oleh kementerian. Walaupun kita telah melalui pengoperasian sekolah secara fizikal dan bersemuka, namun masih banyak lagi mesyuarat-mesyuarat dan bengkel-bengkel yang digunakan, yang dilaksanakan di dalam talian. Maka program ini secara tidak langsung menjadi satu wahana dan wadah kepada para pelajar untuk mereka mengikuti program ini secara dalam talian. Yang ketiga, tentang kemahiran guru pembimbing untuk mengendalikan program berbentuk intervensi dalam talian. Guru pembimbing perlu dibekalkan dengan manual penggunaan. Jawatankuasa perlu mengadakan sesi uji lari atau latihan secara bersama dengan jawatankuasa teknikal. Ini bagi memastikan bahawa isu-isu teknikal tidak akan timbul dan tidak akan mengekang kejayaan program ini. Yang keempat ialah tentang pengurusan masa pelaksanaan. Mengambil kira isu pelaksanaan iaitu masa guru sebagai pembimbing dan masa murid sebagai peserta. Jawatankuasa juga perlu mempertimbangkan aspek beban tugas guru dan tempoh screen time bagi murid yang akan mengikuti program ini. Berdasarkan keempat-empat strategi tadi, berdasarkan keempat-empat pertimbangan tadi, dua strategi telah dipertimbangkan yang wajar akan untuk kita laksanakan, iaitu yang pertama, pelaksanaan intervensi kendiri yang fleksibel, bukan sahaja untuk guru tetapi juga untuk murid. Yang kedua adalah program intervensi yang bersepadu dengan menggunakan model dan kaedah pelaksanaan yang telah ditetapkan. Seterusnya ialah tentang penilaian tindakan. Setelah kita melihat aspek kekuatan, kelemahan dan juga beban tugas guru, screen time dan sebagainya, maka jawatankuasa telah mencadangkan dua tindakan bagi menjawab masalah dalam kalangan pelajar tadi, iaitu tidak menguasai tahap 1 dan 2 dan intervensi membaca tadi. Dua program telah dicadangkan, iaitu pertama program intervensi kendiri PIK dan juga program tunas aksara PROTAS. Apa perbezaan dalam kedua-dua program ini? Program intervensi kendiri adalah program yang dilaksanakan oleh guru terhadap murid-murid. Program ini bersifat antara guru dan murid, tidak ada modul yang selaras, tidak ada bahan yang selaras. Guru terpaksa membuat modul sendiri berdasarkan tahap penguasaan. Kebaikan program PIK ini adalah apabila murid dan guru itu dapat menyesuaikan masa yang sendiri, dapat melihat bahan yang tersendiri. Namun, dari segi aspek keluasan aspek tersebut, terdapat juga beberapa kelemahan yang akan kita bincangkan. Manakala di dalam program PROTAS ini, modul, teknikal dan segalanya telah disusun oleh jawatankuasa dari segi aspek masa, dari segi aspek keberkesanan modul, dari segi aspek perancangan dan struktur strategi juga telah ditentukan oleh jawatankuasa. Mengapa kita memilih PROTAS? Ada 4 perkara. Yang pertama, tersusun dan teratur, iaitu unjuran keberhasilan yang kita akan perolehi dengan pelaksanaan program ini. Dan yang kedua, elemen gamifikasi seperti mana yang telah disebutkan di dalam kajian-kajian yang lepas. Yang kedua, program ini adalah program atas talian, di mana para peserta tidak mempunyai kekangan di dalam isu peranti dan internet mengikut analisis SWOT yang telah kita jalankan. Yang ketiga, tentang keluasan pelaksanaan, iaitu program yang dirangka ketika PDPR tetapi masih boleh dijalankan ketika sesi bersemuka. Dan yang keempat adalah sumbangsaran, penglibatan daripada pihak jabatan dan PIBG bagi memacu keberhasilan program ini. Seterusnya, di dalam aspek penggubalan perancangan ada 3 perkara yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah dialog prestasi. Di dalam dialog prestasi ini akan berlakunya proses lantikan jawatankuasa, dan jawatankuasa yang dilantik akan membuat kertas cadangan bagi memastikan program ini berjalan. Di dalam kita menentukan membina kertas cadangan, jawatankuasa yang dilantik tadi akan pergi kepada prosedur yang kedua, iaitu menentukan hala tuju yang mengandungi visi, misi, matlamat dan objektif program. Senarai peserta, AJK, tentatif, belanjawan dan bidang tugas
akan disenaraikan di dalam proses ini. Senarai bidang tugas amat penting bagi memastikan tidak ada keciciran berlaku, bagi memastikan tidak ada pertindihan tugasan, bagi memastikan senarai semak dan perkara-perkara yang boleh dianggapkan remeh-temeh, titik bengek ini tidak berlaku. Dan yang ketiga adalah mesyuarat AJK, yang di mana mesyuarat ini melibatkan penglibatan pentadbir dan PIBG. Pembentangan kertas cadangan secara komprehensif dilakukan, adanya sesi soal jawab, adanya sesi sumbang saran tambah baik dan sebagainya, dan perbincangan jangka panjang dan jangka pendek juga akan dilaksanakan. Seterusnya, elemen pengawalan proses dan penetapan piawaian. Yang pertama, fokus. Apa itu fokus kita? Iaitu untuk menetapkan piawaian. Kita ingin ukur prestasi. Sekiranya perkara ini berlaku, ada pengukuran semula prestasi, maka kita akan betulkan pemboleh ubah dan variance yang telah kita ukur, dan kita akan rancang semula. Yang kedua, modul. Modul yang kita gunakan adalah modul asas literasi bahasa Melayu yang dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, satu modul yang standard. Dan yang kedua, proses penyebaran kepada semua yang terlibat, merangkumi kepada guru sebagai fasilitator dan juga ibu bapa dan juga murid, bagi memastikan kesemua pemegang taruh ini memahami keseluruhan kandungan modul tersebut agar mereka dapat bersama-sama mendukung dan mencapai objektif program. Yang ketiga, pengurusan taktikal, garis panduan penggunaan peranti apa yang perlu kita gunakan, minimum requirement yang diperlukan supaya program ini dapat berjalan dengan lancar, kerana kita mencadangkan program ini dilaksanakan secara atas talian. Dan yang kedua, FAQ berkaitan dengan technical program juga akan diberikan kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat mendukung program ini, membantu murid-murid menyediakan keperluan-keperluan minimum bagi memastikan peserta dapat mengikuti program ini dengan lancar. Dan akhir sekali adalah tindakan Jawatankuasa Maklum Balas yang akan membina, mengedar, menganalisis dapatan soal selidik. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan pandangan maklum balas dapatan daripada peserta, ibu bapa dan jawatankuasa program. Maklum balas ini akan dianalisis untuk mengukur tahap keberkesanan dan adakah program ini menepati piawaian yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat isu atau maklum balas, penambahbaikan perlu dilakukan dan perancangan semula perlu dilakukan dan dibawa ke dalam mesyuarat postmortem. Mesyuarat postmortem terbahagi kepada dua, iaitu mesyuarat postmortem secara keseluruhan dan juga mesyuarat postmortem yang dilakukan setiap hari selesai sahaja program ini dilaksanakan sepanjang 3 hari. Oleh kerana program ini dilaksanakan sepanjang 3 hari, maka setiap hari pertama, hari kedua dan hari ketiga ada mesyuarat postmortem kecil dan ada mesyuarat postmortem yang besar. Seterusnya ialah perancangan semula. Okey, baik. Kita dapat lihat gambar rajah di sebelah kiri saya ini, iaitu tentang carta ahli perancangan semula. Kita mulakan dengan perancangan, pelaksanaan, kawalan membandingkan hasil dengan piawaian, dan sekiranya ada penambahbaikan dan tidak mendapati piawaian, maka kita akan rancang semula dan kita buat balik sehinggalah adanya tindakan pembetulan. Setelah semua elemen perancangan dipatuhi dan proses kawalan serta penilaian dilakukan, jawatankuasa akan melihat sama ada program yang dilaksanakan tercapai dari segi aspek matlamat, visi, misi dan objektif. Dapatan juga akan dibandingkan dengan hasil yang dicapai dengan piawaian yang telah kita tetapkan. Maka program-program penilaian ini juga boleh kita gunakan model-model penilaian Taylor, Provers, model penilaian CIPP dan model penilaian Kirkpatrick sekiranya kita ingin dapatkan hasil penilaian yang lebih baik. Baiklah, kita pergi kepada elemen seterusnya, iaitu bab seterusnya di dalam pembentangan ini, iaitu penjelasan aktiviti mengikut proses perancangan. Ada dua perkara yang ingin saya tekankan kat sini. Yang pertama, bagi memastikan program ini memenuhi keperluan organisasi di peringkat sekolah maupun di peringkat jabatan, PROTAS melalui beberapa proses perancangan. Yang pertama, proses perancangan ini kita lihat dari segi aspek keperluan objektif bertulis, keperluan objektif, dan juga kita dapat lihat supaya program ini dilaksanakan menepati hasrat dan objektif yang saya sebutkan tadi. Okey, baik. Dalam menentukan masalah keperluan, ada dua perkara. Yang pertama iaitu kita lihat tentang PBD, murid yang tidak melepasi tahap penguasaan 1 dan 2.
Dan yang kedua, kita telah melakukan temu bual dalam kalangan pentadbir dan mereka berpandangan bahawa program ini wajar, perlu dilaksanakan kerana yang pertama tadi aspek PBD, yang kedua hasrat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang mahukan semua murid-murid di Putrajaya menguasai tahap penguasaan 1, melepasi tahap penguasaan 1 dan 2, dan ini merupakan sebahagian juga daripada hasrat pengarah yang sering diulang di dalam sesi libat urus dan dialog prestasi. Justru itu perkara ini dibawa di dalam dialog prestasi panitia dan juga dimasukkan dan diminatkan di dalam dialog prestasi panitia. Yang kedua, mengenal pasti objektif program. Pada langkah ini, jawatankuasa yang telah dipilih di dalam dialog prestasi akan mengadakan perbincangan untuk mengenal pasti dan menentukan objektif program. Jawatankuasa juga akan menyemak kembali kertas-kertas cadangan yang lama untuk memastikan program yang dianjurkan bertepatan dan selari dengan program-program yang terdahulu. Ini bagi memastikan kita tidak mengulangi lagi sekiranya program dahulu ada penambahbaikan itu kita dapat masukkan di dalam program PROTAS ini. Dan penetapan dia bertepatan dengan kehendak dan keperluan sekolah serta mempunyai nilai ukur yang boleh diperolehi oleh murid. Dan yang terakhir, perbincangan iaitu 3 objektif tersebut mencakupi 2 objektif kognitif dan 1 objektif afektif. Dalam menjana program penyelesaian ini, jawatankuasa akan menentukan tentatif yang diselaraskan dengan objektif belanjawan dan penyertaan dan juga kaedah penganjuran seperti mana yang telah saya bincangkan tadi. Analisis SWOT akan dibuat untuk melihat kekuatan dan kelemahan organisasi serta kemampuan organisasi untuk melaksanakan program itu. Sebab itu kita cadangkan di dalam program ini dilaksanakan di dalam talian kerana background setting pelajar di Putrajaya tidak ada, majoritinya tidak ada masalah dari segi kelengkapan ICT, tidak ada masalah dari segi pembelajaran dalam talian dan tidak ada masalah dari segi kadar celik IT itu sangat tinggi. Maka kita tidak ada masalah untuk melaksanakan program ini di dalam talian. Aktiviti yang disusun mengikut kecenderungan murid dan minat. Kajian-kajian yang merujuk tentang minat dan kecenderungan murid kita baca, kita study, dan laporan program-program yang lepas juga kita akan semak. Dan akhir sekali, modul yang kita gunakan adalah modul daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu aktiviti program juga diselaraskan dengan modul yang bersesuaian, dan aktiviti yang kita susun bermula daripada alas mudah hingga ke alas susah, aktiviti yang mudah ke aktiviti yang lebih kompleks. Reka bentuk program. Okey, yang pertama, jawatankuasa kecil akan membina senarai semak bidang tugas bagi memastikan tidak ada keciciran tugas, tidak ada redundant dalam kalangan ahli jawatankuasa. Yang kedua, taklimat ibu bapa bagi memastikan program, reka bentuk program dan kaedah pelaksanaan ini difahami oleh ibu bapa penting dan PIBG supaya mereka memberi sokongan penuh kepada program ini. Dan kita akan laksanakan promosi-promosi di media sosial, di YouTube sekolah, di Facebook sekolah supaya program ini dapat disebar luas. Yang terakhir sekali ialah menilai program, di mana kita akan melakukan proses penilaian iaitu untuk memastikan piawaian yang telah kita tetapkan itu dipatuhi. Yang kedua adalah soal sidik, di mana borang soal sidik secara online akan diedarkan kepada peserta, kepada ibu bapa, kepada guru untuk supaya jawatankuasa dapat mengutip semula maklum balas, suara-suara cadangan penambahbaikan dan sebagainya. Yang ketiga, hasil daripada soal sidik ini akan dibentangkan di dalam dialog prestasi panitia bahasa Melayu dan akan dibentangkan di dalam mesyuarat pentadbiran dan juga mesyuarat PIBG, jawatankuasa PIBG. Dan kita cadangkan juga sekiranya program ini berterusan dan berlanjutan, kita boleh menggunakan model-model penilaian program seperti model yang telah saya sebutkan tadi, Taylor dan Povers, CIPP dan Kirkpatrick, bagi mendapatkan aspek penilaian yang lebih tepat. Akhir sekali, di bahagian kesimpulan, kami berharap agar program ini dapat membantu murid-murid SK Putrajaya Persin 16-2 untuk menguasai kemahiran membaca dengan kaedah yang menyeronokkan seperti mana yang telah kami terangkan di dalam pembentangan tadi. Yang kedua, program PROTAS akan menjadi mekanisme kepada program sasaran yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan, iaitu sekurang-kurangnya menguasai tahap 3 bagi semua murid.
Yang ketiga, penggunaan elemen gamifikasi diharapkan dapat meningkatkan motivasi murid dan menyuntik elemen keseronokan dan mampu mengekalkan daya tumpuan murid sepanjang melalui program ini. Dan yang keempat, kami berharapkan agar program ini dapat dikemaskan lagi dan dikembangkan di seluruh Putrajaya dan sekolah-sekolah yang mempunyai latar yang sama di seluruh negara. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.